Okey, nah kita tengok soalan nombor 6A. Perniagaan Bukit Jernih telah mengeluarkan sejenis minuman berasaskan kacang soya. Kos dan harga jualan dijangka untuk pengeluaran. Okey, ini maklumat penting lah. Maklumat di bawah ni yang dalam kotak ni adalah untuk 1,200 unit pengeluaran. Okey, jadi macam biasalah bila kamu dapat soalan titik pulang modal, kamu kena kenal pasti yang manakah menjadi kos tetap dan juga yang manakah menjadi kos berubah. Kalau kamu tengok nota yang cikgu bagi dalam buku format tu, dalam tajuk ni kita anggap kesemua kos overhead adalah sebagai kos tetap. Jadi kita tengok sini sewa kilang ni adalah overhead. Jadi sewa kilang ni kita akan rekod sebagai kos tetap. Itu kita ada susut nilai peralatan kilang, yang ini pun adalah cost overhead, jadi yang ini juga adalah cost tetap. Kemudian kita ada bahan mentah. Okay, yang ini istilah bahan mentah sebenarnya yang ini adalah bahan langsung lah. Okay, bahan langsung adalah cost berubah, gaji pekerja adalah cost berubah, dan diberikan kepada kita harga jualan seunit adalah RM10. Okay, kamu dikenaki mengira yang pertama sekali titik pulang modal dalam unit. Titik pulang modal dalam unit. Baik, sebelum tu kita tengok balik rumus. Rumus untuk mengira titik pulang modal inilah. Titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Dan nak dapatkan margin caruman seunit ni pula kita kena ambil harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Jadi untuk soalan ni, sebelum kamu boleh mengira titik pulang modal, kamu kena kira dululah kos berubah seunit. Jadi kita ambil semua kos berubah yang ada lah, dua ni, 2,000 dengan 4,000. 2,000 tambah dengan 4,000. Kamu bahagi dulu dengan unit yang dia bagi kat atas tu, 1,200 unit. Okay, jadi kita dapat berapa? 6,000 bahagi dengan 1,200. Kamu akan dapat kos berubah unitnya adalah RM5. Okay, kamu akan dapat RM5 kos berubah seunit. Bila dapat kos berubah seunit, kita boleh gantikan masuk dalam rumus titik pulang modal. Jadi sekarang ni kita akan jawab soalan A. Okay, titik pulang modal dalam bentuk unit macam biasa, tuliskan dulu formula, iaitu kos tetap kamu bahagi dengan margin caruman seunit. Okay, kos tetap, tengok soalan, kita dah tengok tadi dia ada sewa kilang dan juga susut nilai peralatan kilang. Jadi 2,000 tambah dengan 1,000, kos tetap kita dapat sebanyak RM3,000. Okay, bahagi dengan margin caruman unit, iaitu rumus dia tadi kat bawah ni, kita tengok harga jualan unit tolak dengan kos berubah unit. Jadi harga kita dapat ni 10, soalan bagi. Jadi 10 tolak dengan RM5 yang kita kira tadi, kos berubah unit. Jadi kita dapat sini 3,000 bahagi dengan RM5. Okay, 3,000 bahagi dengan RM5, kita dapat berapa? Okay, kita dapat 600. Jadi sini kita dapat titik pulang modal dalam unit lah, 600 unit. Maksud dari sini kita, siapa ingat lagi tafsirannya? Kalau kita nak dapatkan balik titik pulang modal untuk perniagaan ni, kita kena jual sekurang-kurangnya 600 unit produk. Okay, itu kita dah dapat jawapan untuk soalan A, titik pulang modal. Okay, dan soalan B, lakarkan. Lakar. Jadi bila lakarkan, kamu tidak perlu buat ikut skala yang sebenar, kita sekadar bagi dapat bentuk graf titik pulang modal yang menggabungkan garisan kos tetap, kos berubah dan jumlah kos dan juga jumlah hasil. Jadi di sini kamu lukiskan paksi Y dengan paksi X. Kita lukis je lah, paksi Y, paksi X.
Alright, so dah dapatkan paksi, dua paksi. Jadi yang paksi X labelkan sebagai unit. Okay, paksi Y kamu labelkan sebagai RM. Jadi dia boleh jadi kos dan juga hasil. Okay, macam tu lah. Okay, ini titik asalan kosong. Okay, kita nak lukis beberapa garisan dalam graf ni. Jadi yang pertama sekali kalau kamu tengok bentuk yang pertama kamu kena tandakan pintasan Y iaitu kos tetap. Kita dah tengok ni kos tetap kita adalah RM3,000. Jadi kamu just lah tandalah kat mana-mana. Katakan kat sini, kamu label sini 3,000. Okey, 3,000 itu kamu pun tarik satu garisan yang selari dengan paksi X. Kita tarik inilah. Konon ni adalah garisan kos tetap. Okay, kita labelkan kos tetap kat sini. Okay, kemudian kamu lukis satu lagi garisan, iaitu garisan jumlah kos. Ingatlah jumlah kos dia mesti bermula pada titik kos tetap. Jadi kamu lukis saja garisan keturunan positif, just lukis je lah macam tu, katakan macam tu. Okay, yang ini adalah jumlah kos. Jadi kamu pun labelkan jumlah kos. Okey, dah dapat dua garisan. Kemudian kita ada lagi satu garisan iaitu garisan jumlah hasil. Garisan jumlah hasil akan bermula pada titik kosong. Jadi kamu tarik bagi nampak macam itulah, bagi ada bersilang pada garisan jumlah kos macam tu. Dan yang ini kamu labelkan sebagai jumlah hasil. Jadi dah ada 3 garisan lah. Jadi kamu tengok di sinilah titik yang bersilang ni kita panggil titik pulang modal. Jadi kamu lukiskan anak panah turun ke paksi X. Macam tu. Okey, sini kamu labelkan lah. Kita dah kira tadi, kita dapat titik pulang modal unit 600. Jadi kan ni kamu letak nombor 600. Yang ni label titik pulang modal. Kemudian kamu kena lukis lagi satu anak panah daripada titik pulang modal itu ke paksi Y untuk tunjukkan titik pulang modal adalah ringgit. Jadi kamu lukis tarik macam tu. Di sekarang ni kamu kena darab lah, iaitu kita punya unit 600 kita kali dengan harga jualan RM10. Jadi dalam RM ni kamu akan dapat RM6,000. Okay, itu kita ambil 600 unit titik pulang modal, kamu darab dengan RM10 itu harga jualan, maka kita dapat titik pulang modal dalam RM. So untuk graf ni setakat itulah, karena kita lakarkan graf. Ni mungkin kalau kata kamu nak labelkan sikit lagi lah. Ni kita ada kawasan untung, di bawah ni kita ada kawasan rugi. Okay, itu lakaran graf titik pulang modal untuk soalan B. Okay, dia selesai. Kita tengok pula soalan C. Menentukan untung atau rugi pada tahap pengeluaran 1,500. Tahap pengeluaran 1,500 untung ataupun rugi. Okay, di sini kita boleh tengok balik rumus. Kita ada dua pilihan rumus. Sama ada kamu nak guna rumus unit jualan tolak unit titik pulang modal, bracket, darab dengan margin caruman unit, ataupun kamu boleh gunakan unit jualan darab dengan margin caruman unit tolak dengan kos tetap. Okay, boleh guna mana-mana satu lah. Okay, katakan saya nak gunakan rumus yang pertama lah. Ini tadi B. Okay, sekarang ni soalan C. So kita tulis ni apa? Tahap keluaran. Untung atau rugi, kita gunakan rumus lah. Unit jualan tolak dengan unit titik pulang modal darab dengan margin caruman seunit. Ini soalan bagi kita, unit jualan adalah 1,500. Okay, jadi kamu tolak dengan unit titik pulang modal kita adalah 600. Kemudian
kita darab dengan margin caruman seunit. Kita tengok balik jawapan kita tadi, 10 tolak 5. Jadi margin caruman seunit kita adalah RM RM5. Ini kamu buka kalkulator dan kira lah. 1,500 tolak 600, kita dapat unit untung adalah 900. Okay, unit untung adalah 900 kali dengan RM RM5. Jadi terdapat untung lah. Okay, unit untung, sebab tu kita dapat untung. Jadi RM RM4,500. Jadi kamu labelkan ini sebagai untung. Kerana kita dapat untung sebab apa? Sebab unit jualan kita melebihi unit titik pulang modal. Kita jual sebanyak 1,500, unit TPM kita hanya 600. Jadi kita dapat untung. Okey, dan soalan yang terakhir, soalan terakhir di mencari jumlah keluaran untuk dapat untung rugi RM5,000. Ini kita guna rumus yang nombor 3 lah, unit pengeluaran untuk untung sasaran. Unit pengeluaran, kita tulis balik rumus, kos tetap tambah dengan untung sasaran, kita bahagi dengan margin caruman seunit. Okay, so kos tetap sama, tak berubah. Apa tadi kos tetap? Yang boleh jawapan tadi kita ada kos tetap 3,000. Okay, tambah dengan untung yang soalan bagi, untung sebanyak RM5,000 yang kita sasarkan. Okay, still bahagi dengan margin caruman seunit iaitu RM5. Okay, jadi 3,000 tambah 5,000 dapat 8,000. 8,000 bahagi dengan 5, kita dapat 1,600 unit. Maksudnya apa? Perniagaan perlu menjual sebanyak 1,600 unit barang untuk mendapat untung sebanyak RM5,000. Okay, jadi soalan D pun selesai. Okay, itu soalan untuk nombor 6A per list. Okay, sekejap kita selesaikan lah. 11.21 dah siap. Okay, ada apa-apa nak tanya, boleh tanya lah. Okay, kita boleh bergerak ke soalan berikutnya, 6B, iaitu soalan berkaitan dengan hutang ragu dan juga pelupusan aset bukan semasa. Okay, tengok maklumat soalan. Tarikh soalan ni berakhir pada 31 Disember 2019. Okay, kamu diberikan baki akaun belum terima 8,000, peruntukan hutang ragu 600. So, kena ingat balik, 600 ni bermaksud baki bila? Jadi sebenarnya adalah baki pada awal tahun. Ataupun kita boleh kata yang ini adalah PHR tahun lepas. Kerana baki akhir peruntukan hutang ragu tahun lepas, dia menjadi baki awal untuk peruntukan hutang ragu tahun semasa. Okay, kita ada lengkapan kos RM20,000 dan juga SNT lengkapan RM2,000. Okay, kita ada pelarasan yang perlu diambil kira. Hutang ragu PHR diselaraskan 5% ke atas akaun belum terima. Kemudian lengkapan sud nilai, kaedah baki berkurangan, dan pada 31 Disember lengkapan dijual dengan harga RM12,000. Okay, kamu digunakan menyediakan 4 akaun PHR, akaun SNT lengkapan, akaun pelupusan lengkapan dan petikan akaun rugi. Okay, baik. So, di sini kalau kamu tengok cikgu dah buka ledger siap-siap, jadi kamu pun boleh buat ledger kosong dulu. Okay, kamu buka akaun peruntukan hutang ragu. Macam ni. Lepas tu buka siap-siap lah akaun sudut nilai terkumpul lengkapan, akaun pelupusan lengkapan dan juga petikan akaun untung rugi. Okay, boleh agak-agak lah macam cikgu buat ni dalam satu page asal boleh muat. Sini cikgu buat ruang kosong untuk cikgu buat kiraan sebentar lagi. Okey, jadi kalau kamu ingat balik soalan ledger lah, apa-apa ledger yang diminta buka, kalau dia ada baki dalam soalan, kamu yang pertama sekali kamu masukkan balik baki-baki ledger tersebut. Jadi yang pertama sekali untuk akaun peruntukan hutang ragu,
kamu ada baki kredit sebanyak 600. Iaitu yang pertama lah ada baki kredit. Ni baki BB lah, baki awal. Okay, kalau nak ikut tarikh ni saya tadi ini dah baki awal tahun lah. Ini kita tarikh akhir 31 Disember, maksudnya yang ni baki awal dia adalah pada Januari 1. Okay, begitu juga dengan SNT lekapan lah. Yang ni pun sebenarnya adalah baki SNT lekapan pada awal tahun. Jadi SNT lekapan pun masukkan balik bakinya sebanyak RM2,000. Baki BB dan tarikh juga sama adalah Januari 1. Okey lah, yang tu masukkan baki. Okey, kita settlekan satu-satu lah. Kita buat dulu untuk peruntukan hutang ragu. Jadi, kita kira macam biasalah. PHR, kamu ambil kadar yang soalan bagi, 5% darab dengan baki akaun belum terima iaitu inilah 8,000. So sini kamu dapat berapa ringgit? 5% kali dengan 8,000, kamu dapat 400. Okay, ingat lagi tak apa yang kamu dapat ni? Yang kamu dapat 400 ni adalah baki PHR yang baru. Okay, baki yang lama ada 600. Okay, baki lama ada 600. Yang ni baki lama. So kalau kamu tengok sini, baki baru lebih kecil daripada baki yang lama. Jadi sini sebenarnya berlaku pengurangan. Okay? PHR turun sebanyak RM200. Okay? PHR turun sebanyak RM200. Maksudnya baki 600, kamu nak tolak sebanyak 200 untuk menjadikan baki baru PHR sebanyak RM400. Sebelum ni kamu selalu buat soalan ni dalam penyata kewangan menekan tunggal. Jadi sekarang ni kita buat dalam bentuk ledger. Jadi ni dengar betul-betul ya. Akaun peruntukan hutang ragu ni adalah akaun kontra kepada aset. Kan dia akaun kontra aset. Jadi dia akaun dia kalau bertambah kita akan kreditkan. Jadi sekarang ni kita nak tolak. Kita nak tolak sebanyak RM200. Jadi kalau nak tolak akaun PHR, kita akan masukkan sebelah debit. Jadi di sini kamu masukkan 200 ni ke sebelah debit. Okey. Kamu ingat balik lah kalau buat soalan menekan tunggal, PHR ni kamu partner dia siapa dia? Partner dia adalah akaun hutang ragu. Jadi di sini butiran dia kamu tulis hutang ragu. Pengarasan ni kita buat bila? Kita buat pada tarikh Disember 31. Okey, nampak? Nah, kita dah tolak baki 600 dengan 200. Nah, baki asal kredit dan masuk catatan pelarasan di sebelah debit. Maksudnya kita sudah pun menolak. Jadi sekarang ni kamu boleh imbangkan akaun PHR. So 600 jumlah besar. Dan 600 tolak 200 kamu dapat 400. Yang ni tulis baki HB. Okey, baki HB. So bawa ke tahun berikutnya. Di bawah ni kita ada baki BB. Itu 400. Ni Januari 1 lah, tahun depan lah. Ni tahun apa? 2020, ini 2019. Alright. So tadi kita dah tengok kita berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu sebanyak 200. Kamu ingat balik dalam soalan menekan tunggal PPKK, kalau kita buat pengiraan PHR kita dapat baki baru berkurang berbanding baki lama, kita kata yang perbezaan itu adalah sebagai hasil. Kan? Jadi sekarang ni kamu terus masukkan RM200 juga ke dalam akaun untung rugi. Jadi hasil nak masuk sebelah mana? Macam biasalah, belanja masuk sebelah debit, hasil masuk sebelah kredit. Okay, jadi sekarang ni masukkan 200 tu, masukkan di sebelah kredit akaun untung rugi. Tulis kat sini, hutang ragu. Okay, nah, itu catatan hasil daripada kita buat pengiraan pengurangan peruntukan hutang ragu.
Okay, jadi settle untuk item pertukaran hutang ragu. Okay, baik, sekarang kita tengok pula akaun susun dan terkumpul. Yang ni kena faham dia berkaitan dengan pelupusan lekapan ni juga. Jadi ingat balik, sebelum kita mengira untung atau rugi daripada pelupusan aset bukan semasa, kita perlu rekodkan dulu susut nilai terkumpul tahun semasa sehingga aset tersebut dijual. Jadi soalan kita berakhir pada 31 Disember 2019. Soalan ni pun sebut lekapan ini pun dijual pada tarikh akhir soalan juga. Jadi bermaksud sepanjang tahun 2019 kamu kena kira terlebih dahulu susut nilai tahun tersebut untuk lekapan. Okey nah. Jadi mungkin kamu boleh buat kiraan lah di ruangan yang kamu ada ni. Ataupun saya buat di sini je lah. Okay, susut nilai lekapan ini untuk tahun 2019. Soalan kata dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Jadi peratus 10% kamu akan darab dengan kos tolak dengan SNT. Jadi kos lekapan adalah 20,000. Kita akan tolak dengan SNT sebanyak RM2,000. Jadi maksudnya 10% kamu akan darab dengan 18,000. Jadi 10% darab 18,000 kamu akan dapat susut nilai untuk tahun semasa adalah sebanyak RM1,800. Okay, yang ni kamu kena rekod dulu. Kena buat dulu pelarasan. Ingat balik apakah pencatatan untuk merekod susut nilai? Yang pertama sekali kita akan debit susut nilai dan kita akan kredit susut nilai terkumpul. Yang ni kita nak rekod belanja. Yang ni kita nak tambah kepada SNT. Okay, jadi yang kita kena buat ledger ni hanyalah ledger susut nilai terkumpul sahaja. Jadi kita akan catat di sebelah kredit. Okay, jadi kamu ambil angka 1,800 ni, okay, masukkan di sebelah kredit 1800. Okay, ingat berguna siapa? Berguna adalah susut nilai. Jadi sini kamu tulis susut nilai lekapan. Okay, sebab ni nama akaun berguna susut nilai lekapan. Jadi kamu dah rekod dulu susut nilai tahun semasa untuk aset tersebut sebab dia pun dijual hanya pada 31 Disember. Okey, jadi kamu tengok kamu dah dapat jumlah besar ni berapa sekarang? Kita ada 3,800. Jumlah besar susut nilai terkumpul. Okey. Sekarang kita nak rekod pelupusan lekapan. Jadi bila kita ingat balik konsep melupuskan aset, jadi yang pertama sekali, akaun aset tersebut kena tutup. Jadi akaun lekapan ni kalau tengok kat Iban Menduga, dia ada baki sebanyak 20,000. Jadi kamu kena tutup dulu akaun lekapan. Jadi macam mana nak tutup akaun lekapan? Okay, cikgu draw sikit kat bawah ni lah. Kita katakan cikgu buat ledger ringkas lah kat sini. Ini akaun lekapan lah. Lekapan ni dia ada baki sebanyak 20,000. Jadi dia ada baki BB debit lah. 20,000. Jadi bila kita jual lekapan, akaun aset bukan semasa ni pun kita kena tutup. Jadi macam mana nak tutup? Kita akan kreditkan akaun tersebut dengan angka yang sama. Itu kita akan kreditkan akaun lekapan sebanyak RM20,000 juga. Yang ni yang kita nak bergu dengan siapa? Yang ni yang kita nak bergu dengan akaun pelupusan. Jadi sini kita akan tulis pelupusan lekapan. So nampak di sini kamu kredit, jadi di akaun pelupusan kamu akan catat sebelah debit sebagai bergu. Ini nampak kita dah ada ruang jawapan ni. Maksudnya kamu masukkan ke sebelah debit. Okey, 20,000. Okey, kamu tulis buturi anda adalah lekapan sebab kita bergu daripada ledger aset bukan semasa. Dan kemudian kita tulis tarikh, kita jual pada tarikh Disember 31. Okey, ini yang pertama lah, catatan pertama yang kita masukkan dalam akaun pelupusan lekapan adalah nilai kos lekapan tersebut sebab kita tutup daripada akaun aset, kita bawa ke akaun pelupusan lekapan. Okay, itu yang pertama lah, catatan yang pertama. Okay, catatan yang kedua, kamu kena tutup juga akaun susut nilai terkumpul aset yang dijual. Jadi kita punya jawapan B ni kita dah ada nilai ada sebanyak
3,800. Jadi kamu pun debitkan akaun ni dengan angka yang sama sebab kita nak buang semua sekali. So kita debit 3,800, ini pun berlaku pada Disember 31 dan kita bergukan ke akaun pelupusan. Jadi kamu tulis sini pelupusan kenderaan dah. Pelupusan lekapan. Main mana pula dah kenderaan. Okay, kamu bergukanlah sini debit, kamu bergukan ke akaun pelupusan di sebelah kredit. 3,800 Disember 31, tulis sini susut nilai terkumpul lekapan. Kena yang ni bergu lah, bergu. Kalau kita nak buat arrow, nak sebagai catatan, ini bergu lah. Macam tu lah. Kemudian yang ketiga, kita akan masukkan harga jualan aset. Ni kalau kamu faham, dia kata jual secara tunai. Kita jual lekapan tu secara tunai. Kalau nak buat dari segi catatan bergu, kita dapat tunai. Jadi bila kita dapat tunai, kita akan debit tunai lah. Okay, kita akan debit tunai, nak bergu dengan siapa? Nak bergu dengan pelupusan. Jadi kita akan kreditkan akaun pelupusan. Jadi untuk catatan menerima bayaran harga RM12,000 ni, dalam akaun pelupusan kamu masukkan di sebelah kredit. Okey, RM12,000. Kita tulis sini tunai. Alright. Jadi kita dah masukkan 3 perkara lah. So ingatlah akaun pelupusan ni kita ada 3 benda saja. Yang pertama sekali, kos aset yang dijual akan berada di sebelah debit. Kemudian susut nilai terkumpul aset yang dijual kita akan bergukan daripada akaun S&T, dia akan masuk ke sebelah kredit akaun pelupusan. Dan juga kita akan catatkan harga jualan aset tersebut di sebelah kredit akaun pelupusan. Di sekarang ni kita akan tengoklah jumlah sebelah mana yang lebih besar untuk mengira untung atau rugi pelupusan. Jadi kamu boleh anggap macam sebelah debit ni belanja, yang sebelah kredit ni kamu boleh anggap macam hasil. Kamu tengok sebelah mana lebih besar, belanja besar ke hasil yang lebih besar. Okey, di sini kalau kita tengok, kita akan dapati bahawa yang lebih besar adalah sebelah debit kan, RM20,000 ni lebih besar. Jadi kita jadikan RM20,000 ni jumlah besar tu 12 lah, RM20,000. Jadi RM20,000 tolak dengan RM12,000. RM20,000 tolak RM12,000. Kamu tolak dengan RM3,800. So kamu dapat angka imbangnya adalah RM4,200. Ingatlah yang ni kita tengok yang belanja debit ni lebih besar daripada jumlah yang berada di sebelah kredit. Jadi belanja lebih besar daripada hasil, kita akan declare yang ni sebagai rugi. So kamu tulis sini rugi pelupusan. Okey, kemudian kita akan lengkapkan jawapan yang terakhir iaitu akaun tu rugi. Di sini kalau kamu lihat balik, kita ada sebenarnya kita ada 2 belanja lah. Yang pertama tadi yang kita ada belanja susut nilai. Jadi masukkan di sebelah debit, mula-mula kita masukkan susut nilai lekapan. Okay, ambil balik angka dia apa kita kira ni 1,800. Dan yang kedua kamu masukkan balik rugi pelupusan. Okay, rugi pelupusan kita dapat tadi 4,200. Okeylah, itulah jawapan untuk soalan 6B. Itu kita membuat soalan peruntukan hutang ragu dan juga akaun sudah dikumpul dan juga akaun pelupusan. Okey, itu jawapan untuk soalan 6 negeri Perlis.